Rempah bermula sebagai herba aromatik sebungkus yang cantik, aroma yang menyenangkan. Tetapi di dalamnya terdapat bahan kimia sintetik yang menyebabkan otak anda terbakar dari dalam keluar dalam masa 10 minit. Ia masih ditawarkan sebagai produk yang tidak berbahaya di kedai, dalam talian, di sebelah gula-gula getah. Orang ramai mengambil sebungkus dan tidak menyedari apa yang ada di dalamnya. Bahan kimia ini pada asalnya dicipta oleh saintis untuk mengkaji fungsi otak. Resipi-resipi tersebut bocor ke pasaran gelap dan bencana bermula untuk ratusan ribu orang di seluruh dunia. Pengilang hanya menyembur serbuk sintetik ke atas rumput kering dan menjualnya sebagai campuran yang berasap. Tiada kawalan ke atas bahan-bahannya. Setiap kelompok adalah loteri yang membawa maut. Ganja biasa hanya sebahagiannya mempengaruhi reseptor otak. Rempah menyerang mereka dengan kekuatan penuh 100 kali lebih kuat. Seperti penumbuk di mana alam semula jadi menginginkan sentuhan ringan. Hasilnya, sawan, serangan jantung, kehilangan kesedaran. Dan semua ini dari sedutan pertama. Beribu-ribu orang akhirnya dimasukkan ke unit rawatan rapi kerana menyangka mereka hanya mendapat dos ganja yang menenangkan. Di bandaraya New York sahaja, 8,000 panggilan ambulans berkaitan rempah telah direkodkan dalam masa 1,5 tahun. Ini bukanlah kes terpencil, ia adalah wabak sebenar yang jarang dibincangkan. Dan perkara yang paling menakutkan ialah ujian dadah standard tidak mengesan kepedasan. Orang itu berada di bawah pengaruh bahan kimia sepenuhnya, namun ujian itu kembali bersih. Doktor tidak dapat melihat puncanya. Spice boleh memutuskan sepenuhnya hubungan seseorang dengan realiti dalam masa 20 minit. Seorang lelaki menyalakannya di balkoni dan melompat, dia pasti dia boleh terbang. Ini bukan metafora. Doktor bilik kecemasan di seluruh dunia melihat gambaran yang sama. Seseorang yang biasa sahaja dan kini mereka berlari di jalanan dengan bogel, menjerit bahawa seseorang sedang mengejar mereka. Spice mencetuskan psikosis akut, tidak dapat dibezakan daripada skizofrenia yang teruk. Suara, penganiayaan, sensasi kulit terbakar dan semua ini boleh bermula dengan penggunaan pertama. Bahagian yang paling menakutkan ialah kebanyakan mereka tidak mempunyai masalah kesihatan mental yang sedia ada. Mereka adalah pemuda yang sihat yang hanya ditawarkan sesuatu yang baharu. Doktor juga telah menghasilkan nama khas untuk keadaan ini, sesuatu seperti skizofrenia yang disebabkan oleh Spice. Gejala-gejalanya sangat berkait rapat sehingga doktor pada mulanya mengelirukan antara satu sama lain. Dalam satu kajian, 10 pemuda yang sihat sepenuhnya dimasukkan ke hospital dengan psikosis akut selama 4 bulan berturut-turut. Semua selepas menggunakan Spice. Tiada seorang pun daripada mereka mempunyai sebarang faktor predisposisi. Psikosis tidak selalunya reda selepas bahan kimia meninggalkan badan. Bagi sesetengah orang, gejala berterusan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan selepas penggunaan terakhir. 30% pesakit dengan psikosis jenis ini mempertimbangkan untuk mencederakan diri mereka sendiri. Ini adalah data daripada kajian klinikal rasmi, bukan kisah seram, tetapi realiti yang didokumenkan. Spice boleh mengubah orang biasa menjadi sesuatu yang tidak dapat dihentikan. 2 pegawai polis tidak dapat mengendalikan seorang lelaki, dia ketawa sambil dibius, tidak merasa sakit. Bahan kimia ini menyekat isyarat kesakitan dan serentak mencetuskan adrenalin yang kuat. Orang itu kehilangan kesedaran tentang badan mereka dan dalam keadaan ini, mereka menjadi sangat berbahaya. Kes orang yang khayal kerana rempah memecahkan katil logam atau menendang pintu dengan bahu mereka dipaparkan dalam laporan perubatan di beberapa negara. Ini adalah fakta yang didokumenkan. Doktor tidak boleh memberikan suntikan pesakit melepaskan diri dengan begitu kuat sehingga memerlukan 5 orang dewasa untuk menahan mereka. Namun, mereka tidak merasa letih, badan berfungsi seperti mesin. Ini berlaku kerana bahan kimia itu mematikan bahagian otak yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan diri. Badan berfungsi pada kapasiti penuh, tetapi tiada isyarat amaran sehingga terlambat. Apabila kesannya hilang, orang ramai menemui patah tulang, luka dan melecur yang mereka tidak tahu. Badan memperoleh semua ini semasa minda dimatikan sepenuhnya. Satu kes yang didokumenkan, seorang lelaki berjalan selama beberapa jam dengan lengan patah dan tidak menyedarinya. Dia langsung tidak merasa sakit. Spice telah menghilangkannya bersama-sama dengan akal sehat yang masih ada. Dan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, ia adalah tipikal keracunan teruk. Tubuh mengalami kerosakan yang biasanya tidak tertanggung. Dan lelaki itu hanya tersenyum dan teruskan hidup. Para saintis membandingkan imbasan otak orang yang kerap menggunakan rempah dengan individu yang sihat. Perbezaannya dapat dilihat tanpa sebarang peralatan seperti hutan hidup di sebelah padang yang hangus. Ingatan, perhatian dan kemahiran membuat keputusan semuanya merosot selepas beberapa bulan penggunaan.
Dan data penyelidikan menunjukkan dengan jelas ramai yang tidak pernah pulih sepenuhnya. Orang yang telah berhenti mengambil rempah menggambarkan perkara yang sama. Perkataan hilang di pertengahan ayat, fikiran hancur dan mustahil untuk menumpukan perhatian pada tugas mudah walaupun setahun selepas dos terakhir mereka. Sebahagian daripada mereka tidak pernah pulih daripada psikosis. Psikiatri rasmi mengakui bahawa rempah boleh mencetuskan gangguan mental kronik yang kekal bersama seseorang selama-lamanya. Bahan kimia tersebut mengganggu hubungan antara sel otak, laluan yang membawa fikiran, ingatan dan emosi. Sebahagian daripada laluan ini hanya terbakar dan tidak pernah pulih. Purata umur mereka yang dimasukkan ke ward psikiatri dengan diagnosis ini ialah 22. Orang ramai hilang akal sebelum mereka berpeluang untuk benar-benar memulakan hidup mereka. Kelajuan pemikiran mereka yang menggunakan rempah untuk masa yang lama menurun ke tahap seseorang yang mempunyai gangguan neurologi yang serius. Ini didokumentkan oleh ujian, bukan aduan subjektif. Dan bahagian yang paling teruk, orang ramai sering tidak menyedari perubahan itu sendiri. Mereka fikir semuanya normal. Tetapi orang tersayang mereka melihat orang lain di sebelah mereka perlahan, keliru dengan pandangan kosong. Spice pertama kali dijual secara terbuka di kedai, dalam talian, di kaunter pembayaran di sebelah gula-gula getah. Ia dibungkus dengan cantik, harganya rendah dan ia kelihatan sama sekali tidak berbahaya. Sebaik sahaja pihak berkuasa mengharamkan satu jenis bahan kimia, pengeluar mengubah formulasi dalam beberapa hari. Bahan baharu itu sekali lagi diharamkan dan sekali lagi jatuh ke tangan orang ramai. Ketagihan berkembang dengan pesat lebih cepat daripada kebanyakan bahan lain. Dalam beberapa minggu, seseorang tidak boleh tidur, makan atau memikirkan apa-apa lagi. Penarikan diri daripada Spice bukan sekadar perasaan sakit. Ia melibatkan kekejangan, kebimbangan yang semakin meningkat, penglihatan, perasaan bahawa jantung anda akan berhenti. Mereka yang pernah mengalaminya menggelarnya sebagai pengalaman terburuk dalam hidup mereka. Dan kemudian orang itu ditarik kembali bukan kerana khayal, tetapi kerana ia satu-satunya perkara yang melegakan perasaan yang tidak tertanggung. Perangkap itu tertutup dengan cepat dan melarikan diri hampir mustahil. Perkara yang paling sinis ialah Spice belum hilang. Ahli kimia sentiasa mencipta formula baharu yang belum diharamkan. Perkara yang belum diharamkan secara sah dijual di jalanan. Lebih daripada 25% daripada mereka yang mengidap psikosis akibat rempah kemudiannya didiagnosis mengidap skizofrenia. Ia bukan gangguan sementara, ia kekal. Sepanjang hayat anda, topik ini melibatkan semua orang kerana seseorang yang berdekatan dengan anda mungkin telah mencubanya, menyangka mereka hanya mengambil ganja. Langgan saluran dan tonton episod lain, ia penting.